Assalamualaikum, selamat pagi. Salam sejahtera kepada anda sekalian, ahli-ahli PJJ kita. Haji ucapkan semoga anda sihat. Hari ini kita ada special session yang boleh dikatakan kita tunggu-tunggulah. Pada minggu yang lepas, ada tutorial. Kelas tutorial yang kita adakan pada 25 hari bulan September tu adalah yang agak slow hasilnya. Haji buat refresh ni hari ya. Okey. Selamat datang ke dalam sesi ulangan ini. Dalam sesi ulangan ni boleh dikatakan 80% kita mengulangi lagi subjek yang kita sebut hari itu. Tambahan dia ialah Haji buat sedikit insertion berkenaan dengan soalan-soalan terkini yang kami terima. Title yang kita bawa pada kali ini ialah Asas-Asas Nutrisi Makanan Ayam. Ini satu title yang penting. Baik sahabat-sahabat PJJ sekian, mereka-mereka yang telah resmi menjadi ahli grup PJJ ni, saya kongsikan di mana shooting review ini diadakan pada hari ini. Kami berada yang di tempat dipanggil semi outdoor, di balcony yang berlatar belakangkan keliling dia ni dikelilingi oleh banjaran kroka. Maksudnya kalau di Sabah ni kawasan pedalaman lah. Anda yang dah biasa dengan perjalanan merantau di Sabah, anda boleh dapati kawasan-kawasan yang menuju ke pedalaman. Kami dinikmati dengan pemandangan banjaran. Cantik, cuaca pun bagus. So, ada masa boleh rentas daerah, beli tiket, datang ke Sabah atau Sarawak. Pagi ini semangat kita mau tinggi. Pasal ilmu yang datang pada waktu pagi ini seharusnya lah kan, you manfaatkan dengan terbaik. Sebab kita akan bercakap lagi tentang bahagian 1, asas nutrisi makanan ayam. Jangan lupa, apabila anda menternak ayam atau apa sahaja ternakan yang anda terlibat tadi, rahsia yang anda perlu pegang ialah 65% hingga 75% kos anda yang akan ditanggung adalah makanan. Jadi untuk jadi winner atau anda mendapat keuntungan, pastikan masalah makanan diselesaikan, difikirkan dari peringkat awal lagi. Khususnya peternak ayam. Bila anda menternak ayam, macam biasalah, nak fikir nak jadi jutawan ternakan ayam ni kan, pening juga kalau tak cuba. Tapi, bila anda mencuba, pastikan fakta dia anda sudah tahu. Untuk ayam pedaging, jangan lupa, makanan ni bila kita nak sediakan, kita mesti menetapkan kandungan nutrisi dalam tu. Jadi asas-asas nutrisi ni menjadikan you punya sifir lah. Sifir yang mana apabila you nak jadikan satu hari tu nak buat formula satu baldi makanan untuk ayam, ayam pedaging contohnya, you dah ada sifir dia. Sifir bahan-bahan nutrisi dia. Jadi di antaranya perkara yang paling penting lah, pastikan kandungan protein dia itu ada. Sebab anda menternak ayam daging. Baik, ayam kampung sama juga. Ayam kampung, ada ayam kampung kacuk, ada ayam kampung ori. Mereka itu bila diternak, tujuan kita memang mendapatkan daging dia. Jadi daging dia itu hanya akan dapat lebih banyak, lebih berat dengan cara memastikan asas nutrisi itu dititik beratkan. Nombor 1, protein. Protein jangan kurang daripada 18%. Jangan kurang. Saya buat sedikit pecahan kepada anda tentang protein sekejap lagi. Baik, kemudian kita perlukan lemak pun perlu, serat iaitu fiber pun perlu, kemudian karbohidrat ni yang akan menjadikan metabolism energy. Metabolisme energy ini datang daripada karbohidrat. Yang mana dia perlu dalam, kalau kiraan KKAL tu kan, tenaga dia tu, kita perlukan KKAL, kalori dia jangan kurang daripada 3000 KKAL. Kemudian kalsium, kandungan kalsium perlu,
Seterusnya fosforus. Fosforus ni penting dalam bagian bahan-bahan tu. Tapi jangan susah. Bahan yang kita gunakan untuk protein, dia sudah automatik mengandungi bahan-bahan tersebut. Kecuali yang tidak ada di dalam tu ataupun yang tidak cukup ialah vitamin dan mineral. Itu mau ditambah. Protein kita dapatkan daripada pelbagai jenis. Pelbagai jenis. Di antaranya punca protein ialah yang biasa digunakan, kita ambil protein ikan. Protein ikan tu ialah disebut tepung ikan. Itu digunakan oleh pengeluar komersil dan juga digunakan oleh orang-orang persendirian yang sudah faham macam mana mencari protein yang baik. Jangan lupa, di dalam pasaran kita ada banyak jenis protein yang tersedia. Di antaranya ialah protein-protein yang pada pandangan saya lah tidak wajar digunakan di Malaysia. Namun dia tidak salah, dia dari segi undang-undang tidak salah. Dan dia boleh juga digunakan, malah secara meluas sedang digunakan di dalam pengilangan membuat dedak makanan. Protein tersebut bukan protein daripada sumber ikan, bukan fish meal, tapi protein daripada sumber darah haiwan. Bukan darah orang lah, darah haiwan. Okay? Darah haiwan ni mana nak dapat? Kalau hari ini anda sembelih ayam, darah dia itu mengandungi sumber protein tinggi sehingga 90%. Sekiranya anda kumpulkan darah haiwan tadi yang anda sembelih tadi dan anda buat satu proses yang dipanggil hydrolysis sampai dia mengering jadi serbuk, anda boleh gunakan semula untuk menjadi protein membuat dedak makanan. Ingat, protein daripada sumber darah memiliki kandungan zat tinggi sampai 90% lebih dan dia murah di pasaran. Sebab itu anda boleh beli atau anda import. Kebanyakannya pengimport akan membeli daripada China. Jadi sekiranya ada protein darah di pasaran di sekitar anda, ialah di Malaysia ni, pikir-pikirkanlah mau pakai atau tidak. Walaupun dia murah, walaupun dia status protein tinggi, tapi dia daripada darah. So darah ini bukanlah unsur yang halal, jadi tidak boleh. Tapi dia dibenarkan. Kerajaan Malaysia memang memberi kebenaran untuk ini. Jadi pihak veterina memang ada mengeluarkan pengesahan. Okey, itu satu daripada beberapa bahan protein. Okey, bahan lain, kalau anda nak lebih jelas, protein juga boleh dapati daripada tulang. Itu dia panggil bone meal. Bone meal ini pun kisaran daripada tulang yang dijadikan serbuk. Okey, contohlah, anda pergi ke KFC, berunding dengan manager, dan manager kata, ambillah semua tulang-tulang ayam yang customer kami dah makan, tulang tu kami kumpulkan dalam satu bin, dan abang nak ambillah. You ambil bawa balik, rebus. Sudah rebus, hilang segala unsur-unsur bakteria ataupun fungus. Anda pun kisar, jemur. Sudah jemur, anda kisar, jadi tepung. Itu dipanggil protein bone, ataupun dalam bahasa pasaran fish meal, bone meal. Bone meal. Jadi saya dah terangkan satu, fish meal. Yang kedua, blood meal. Yang ketiga adalah bone meal. Yang keempat ni unik sikit. Dia panggil meat meal. Meat meal pun mempunyai kandungan protein tinggi. Jadi meat meal macam mana? Ini ada susah sikit kalau kita nak mencerna dia. Okey. Kalau anda menternak ayam 20,000 ekor, ada dalam 10 kandang 20,000 ekor. Tiap-tiap hari ada kematian lah, satu karung tiap kandang. Jadi yang ayam mati di mana nak buang? Nak buang kat mana tu? Apalagi kita buatlah proses rebus. Ayam mati tu rebus. Sudah rebus, kisar, pakai pengisar yang boleh menghancurkan kereta tu. Ada pengisar begitu kan? Giant crusher. Kisar dia jadi dalam bentuk hancuran. Hancuran tu buat proses lagi pengeringan. Sudah pengeringan, dapatlah tepung. Mana status dia tu? Halal ke tidak? Anda fikirkanlah. Sebab
Tak mungkinlah anda sembelih ayam yang sehat ataupun lembu yang sehat nak diproses jadikan dia tepung. Sebab yang sehat ni you sembelih tentulah untuk dijual di pasaran untuk dimakan. Jadi macam mana boleh terjadinya meat meal selain daripada mungkin binatang liar, binatang yang manusia tak makan, dia selalunya menggunakan ayam-ayam mati yang fresh atau ayam dimatikan. Dah terang-terang ayam tu tunduk semua, matikan jadikan meat meal. Okey. Selanjutnya daripada siri-siri bahan protein tinggi ni, ada di antaranya yang mudah dan boleh diusahakan ialah protein daripada bulu ayam. Bulu ayam boleh bawa protein je. Yes, bulu ayam protein dia kandungan ni sampai 78%. Pecahan amino asid daripada keratin yang terdapat dalam feathers, especially bulu ayam ni, mempunyai kandungan protein yang tinggi. So, bulu ayam ini ada di pasaran, you boleh cek. Boleh cek di Alibaba untuk order bulu ayam. 1 tan berapa. Jadi 1 tan, kalaulah 1 tan $300, berarti dia RM1,200 lah. RM1,200 kurang lebih lah. Bila you import RM1,200 tu untuk 1 tan, berarti sekilo jatuh RM1.20. Relatively murah lah. Sebab you pun tahu bahawa harga pasaran di Malaysia untuk fish meal, protein yang dihasilkan daripada ikan reject ni tadi, RM5 sekilo. Tapi saya buat anggaran saja feather meal tadi RM1.20. Kemungkinan harga sekarang RM4. You kena cek lah. Tapi yang paling murah memang bone meal dan blood meal. Itu murah. Di pasaran memang murah. Okey.